Saya gali kubur dekat 30 tahun. Bayangkan Ustaz, saya ni di video kali ini menunjukkan penceritaan seorang pakcik yang bekerja sebagai seorang penggali kubur lebih 30 tahun dan mempunyai pengalaman bermacam-macam jumpa jenis orang yang meninggal dunia. Ada yang buruk dan ada yang baik. Pakcik, mana kita gali kubur ni, mana banyak tak jumpa pelik-pelik. Allah Ustaz, saya kan dah 20 tahun lebih, mana 20 tahun lebih menjadi penggali kubur. Dia kata, Ustaz, apa hak Nabi sebut, hak saya dengar dekat Ustaz wayak dalam masjid tu, yang Ustaz bagi tahu dalam masjid, yang Ustaz cerita dalam kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh tu, yang tentang azab kubur tu, semua saya dah tengok. Nak kata ular, ada, saya jumpa dah ular. Nak kata kala jengking saya jumpa dah. Masa nak masuk jenazah, saya dah ukur, saya 20 tahun lebih Ustaz, nak masuk 30 tahun, gali kubur je tugas saya. Dekat dia panggil kubur apa dekat Kelantan, dekat PCB, paling besar tu kubur tu. Kubur paling besar lah tuan-tuan, besar sungguh kubur tu. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya gali kubur dekat 30 tahun. Bayangkan Ustaz, saya ni kalau tengok jenazah saya ukur, saya pergi gali, selalunya jarang tak cukup tanah. Bila kita gali, nak jenazah sampai nak masuk tak boleh, sebab jenazah jadi panjang pula dah. Macam-macam tuan-tuan cerita pokok dia. Tapi nak bagi tahu, itu yang Allah kata, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar kalau kamu tak tahu. Saya tak pernah gali kubur. Saya pegang pen baca buku boleh lah, baca kitab. Tapi tuan-tuan, yang tahu pengalaman orang yang mandikan jenazah, orang yang gali kubur, orang yang jaga kubur, tuan-tuan, macam-macam. Hantu tu sok kira lah, memang jumpa selalu dia kata. Tapi hantu dia tak takut. Tapi yang dia takut ni, yang Allah tunjuk ni, azab-azab. Macam-macam dia kata Ustaz. Ada yang masa kita masukkan dalam jenazah, wangi, ya Allah Ustaz. Tak tahu siapa yang pakai minyak wangi. Saya ni tahu jenazah punya minyak wangi, dia ada bau dia. Kita boleh bayangkan bau jenazah kan. Minyak wangi, dia pakai minyak wangi apa? Mis, bukan mis. Dia pakai apa benda tu? Apa? Kasturi ya. Saya tak ingat bahasa Melayu. Haji, ingat Haji? Apa saya pun tak ingat. Tapi bau tu kalau bau tu memang kita, ini bau mayat. Selalunya gitu. Dia bau kapur, dia campur gitu. Ustaz, saya tahu Ustaz bau jenazah. Ini bau wangi betul Ustaz. Wangi yang tak ada. Bukan pada jenazah ni kalau ikut kan. Tapi bila kita tanya orang yang bawa turun, bau tak? Bau. Semua pakat bau. Mana datang bau wangian tersebut? Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang masih diturun bau najis, bau tai pun ada. Dia kata, Ustaz, ya Allah ya Tuhan. Baru ni kita ada program dengan Imam Muda tahun 2011. Jadi kena uruskan jenazah. Jenazah orang yang kena AIDS, HIV, meninggal dunia kat hospital Kuala Lumpur. Jadi sementara nak bayar, tengok nak cerita ni benda, Allah akan tunjuk bila kita menghadapi benda-benda macam ni. Kadang-kadang orang kata ini khurafat. Jangan cakap khurafat, sebab benda ni ada di zaman Nabi. Nabi pun bagi tahu dah benda ni. Kena ingat azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab kubur. Belum lagi mahsyar. Ni kubur baru. Sementara nak sampai mahsyar, kubur dulu. Kalau tak ada amalan-amalan ni tuan-tuan, macam mana nak bahagia kat kubur? Jadi dia kata apa? Kita orang ni kena ada nak buat rakaman Astro Oasis, duduk dekat kubur Gombak tu. Apa nama kubur saya tak tahu. Memang kubur teratur elok tuan-tuan, bawah wilayah persekutuan. Sepatutnya jenazah-jenazah yang tak dituntut ni, yang kena HIV positif ni, imam-imam muda ni kena mandikan semua. Dia kena pakai apa? Alat tak boleh nak putus, tak boleh nak pecah tuan-tuan, sebab dia kena pakai plastik. Kalau pecah takut kena kat kulit yang luka ni, dia berjangkit HIV tu. Jadi memang amat-amat terjaga pakaian ni. Kita orang pun kena pakai, yang bagi markah ni pun kena pakai, takut merecik. Jadi jenazah daripada hospital sampai ke kubur sepatutnya pukul 7, pukul 8 pagi dah sampai. Sebab jenazah dalam keadaan beku daripada peti sejuk. So kita mandi tu dia panas, tak ada masalah. Nak jadikan cerita, pukul 8 patut dah sampai, tak sampai. Penggali kubur semua dah ada ni. Situ pun saya dapat ilmu lagi. Geng penggali kubur wilayah persekutuan pula cerita kat saya. Macam-macam kita orang ada. Saya suka korek cerita ni.
Tapi nak kata, dia kata, ustaz, ada yang saya gali kubur dekat satu, sekarang jadi highway lah. Saya tak ingat highway mana, tapi dah jadi highway. Kubur tu kami ditugaskan gali-gali balik kubur, angkat, pindah ke tempat lain. Dia kata, ustaz, dalam banyak-banyak kubur itu, ada kubur yang kita gali, ustaz, tubuhnya masih utuh elok. Yang hancur hanya dia punya kain kapan. Kami terpaksa balut balik. Bila tanya, siapakah dia? Imam sebuah surau dekat Kuala Lumpur. Tuan-tuan, siapa nak tahu? Tengok, Allah Ta'ala Maha kaya. Allah Ta'ala ada juga yang dia gali, jumpa benda pelik-pelik pun ada. Tapi bukan mengaitkan jenazah, tapi nak bagi itulah realiti bila kita mati. Tunggu jenazah tak sampai-sampai. Bila telefon hospital, dia kata ambulans tak hidup pula dah. Dah lah, mayat tu dah keluar daripada bilik sejuk, dah masuk ambulans, tak boleh hidup. Sedangkan ambulans 3 baru lagi. Dah tunggu pula, ambil, tukar ambulans baru, tukar, dapat ambulans buruk sikit. Aircon tak berapa kuat. Sampai pukul 10 pagi, tuan-tuan, matahari dah terik dekat tengah-tengah panas tu. Bau, dia buka pintu, bau, ya amat, ya Allah, ya Rabbi. Tengok, masa mandi jenazah, kita tengok tulang dia, tuan-tuan, tulang dan daging ya. Kita kapan apa semua lengkap, angkat, berat Tuhan tahu. Padahal tulangan daging, saya angkat kawan saya meninggal dunia, badan dia daripada saya ni 3 kali ganda. Kami angkat berapa orang, tak rasa macam ada jenazah dalam tu. Ada juga yang Allah tunjuk ketika itu. Itu sebabnya, tuan-tuan, jangan main-main. Benda-benda yang seperti yang berkaitan dengan syafaat dalam kubur kena beringat. Bila kita tengok benda-benda tu, hati kita akan rasa sedih, hati kita akan rasa lembut. Ya Allah, begini rupanya bila orang buat maksiat, mati dalam maksiat. Walaupun tulang, beratnya hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada ahli keluarga yang datang nak tuntut tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Hidup mereka dengan penuh maksiat, mati dalam HIV positif, ada dadah dan macam-macam lagi, tuan-tuan, sampai keluarga tak mau tuntut.